Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa sebenarnya yang gagal? Pemimpin PAS dan segala walaunnya terus mengigau bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak gagal. Media rasmi PAS begitu galak mencanang kononnya pembangkang memainkan politik fitnah apabila mengatakan bahawa kerajaan gagal. Pengarang kanan Harakah Daily Wan Nordin Wan Yaakob dalam slot minda pengarang cuba menangkis dakwaan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal menerusi rencananya politik gila kuasa dan siapa gagal sebenarnya pada 26 Jun 2021. Pekung semakin terbuka. Rakyat yang selama ini dibuai persepsi kembali menilai dan terus menilai akan kejujuran beberapa figura politik pembangkang dan kelompok tertentu. Sejak beberapa bulan ini kecaman demi kecaman, fitnah demi fitnah dihadapkan kepada Perikatan Nasional, malah fokus utama kepada PAS dan kredibiliti Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin. Ini kelakar. Sebenarnya pekung siapa yang terbuka? Bukankah pekung Perdana Menteri Tebu Atap yang selama ini memakai nama Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedangkan nama sebenarnya ialah Mahyadin Mat Yassin? Takkanlah pihak Harakah Daily tak tahu. Kata pengarang tersebut, satu masa selepas pilihan raya umum ke-14, PAS berusaha menyatukan ummah demi melihat kembali perpaduan dan menolak pemerintahan yang dikuasai kelompok ultra kiasu yang banyak memperendah kedudukan Islam dan juga Melayu. Tolong jawab soalan mudah ini. Di mana PAS dan seluruh pengarang Harakah Daily apabila Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong dengan angkuhnya berkata, saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam. Kata-kata itu diluahkan dalam wawancara bersama Sinar Harian terbitan 15 Mac 2020, hanya 2 minggu selepas Perikatan Nasional merampas mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Tidak cukup hinakah Melayu Islam dengan kenyataan itu? Namun seluruh pemimpin PAS membisu 1000 bahasa. Justru siapa memperendah kedudukan Islam dan juga Melayu? Siapa yang menaikkan cabutan khas judi 4 ekor dari 8 kali oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 22 kali? Bukankah keputusan itu dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang turut didukung oleh PAS? Janganlah menggunakan alasan bahawa PAS hanya menerajui 3 kementerian sahaja dan 5 timbalan menteri. Amanah hanya diberi 5 menteri dan 4 timbalan menteri. Berhadapan dengan DAP yang dimomokkan oleh PAS sebagai musuh Islam dan keadilan yang kononnya liberal dengan naratif no Anwar no DAP, Amanah berjaya mewartakan Akta Profession Guaman Syar'i 2019. Namun, menurut bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Menteri di bawah kerajaan sekarang tidak melakukan susulan terhadap perkara itu. Salah satu daripada banyak pencapaian kami ialah Akta Profession Guaman Syar'i 2019 yang dinantikan sekian lama. Malangnya, Menteri sekarang tidak follow up sepenuhnya perincian yang diperlukan setelah 2 tahun diwartakan. Apa dah jadi? Siapnya dalam hantaran Twitter. Melalui akta tersebut, bakal peguam syar'i diwajibkan menjalani latihan dalam kamar selama 6 bulan bagi membiasakan diri mereka dengan perundangan substantif dan tata cara yang perlu dipatuhi dalam pengendalian satu-satu kes. Rang undang-undang ini juga akan membolehkan Majlis Peguam Negara menubuhkan unit bantuan guaman khas Mahkamah Syariah seperti mana diwujudkan di Mahkamah Sivil, di samping menubuhkan lembaga tata tertib bagi mengawal selia dan menjaga kebajikan peguam syar'i. Kata Mujahid di petik bernama. Walaupun ia hanya terpakai dalam wilayah persekutuan, Mujahid berharap ia dapat menjadi satu penanda aras dan model untuk dicontohi negeri-negeri lain dalam meningkatkan profesionalisme peguam syar'i. Setakat ini, di mana PAS meletakkan RUU 355 setelah menjadi sebahagian daripada Kerajaan Tebu Atap. Begitu dahsyatnya kempen untuk RUU 355 ini sehingga Presiden Keadilan ketika itu Datuk Seri Wan Azizah hendak dikuburkan di Jerat China oleh seorang penceramah walaupun PAS jika tidak bersetuju. Kak Wan kena angkat tangan. Kalau Kak Wan tak angkat tangan, boleh menyebabkan jatuh iman.
Kalau boleh ditakdirkan lepas tak angkat tangan tu mati, kami tanam jerat. Nampak tu lah. Tapi abang elok ni cakap kasar ni. Nafsu membuat ketua pembangkang mahu menjadi PM diikuti budaya kempen fitnah yang makin menjadi-jadi. Rakyat sengaja diheret sentimennya ke arah membenci kerajaan dengan isu PKP diheret kepada pelbagai sudut. Sedangkan dalam masa yang sama, usaha memendekkan tempoh PKP dan melihat kesan kepada rakyat ini sedang berjalan dengan pelan pemulihan negara yang telah dibentangkan PN pada pertengahan Jun. Tulis Wan Nordin. Beliau dipercayai merujuk kepada pengerusi Pakatan Harapan atau Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini lantang bersama pucuk pimpinan Pakatan Harapan iaitu Amanah dan DAP menuntut agar Parlimen bersidang sebelum darurat tamat pada 1 Ogos nanti. Tolong faham, pelan pemulihan negara tidak boleh dilaksanakan tanpa perbahasan di Parlimen. Malah itulah yang terkandung dalam titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ia bukan mengikut kehendak nafsu ketua pembangkang. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bertitah agar Parlimen bersidang bagi membolehkan ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dapat dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Untuk rekod, Bank Dunia telah menyemak semula pertumbuhan keluaran domestik negara kasar atau KDNK Malaysia kepada 4.5% untuk tahun 2021 berbanding unjuran pada bulan Disember 2020 sebanyak 6.0%. Ini kerana peningkatan kes jangkitan COVID-19 dan program imunisasi yang lebih perlahan daripada yang dijangkakan. Maklumat di hujung jari, wahai pengarang akhbar yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam. Jangkitan COVID-19 bertambah dan program imunisasi lembab kerana Kerajaan Perikatan Nasional gagal menguruskannya. Noktah.